disebabkan diorang ni tidur dan kepala mereka ni berdekatan dengan dinding. So diorang dapat dengar apa yang berlaku dekat hall, dekat luar daripada bilik diorang. Dia dengar. Kat luar tu ada meja makan. Malam tu pukul 12 tengah malam dia dengar. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. Hai guys, apa khabar? Aku rasa kali ini merupakan rekod paling lama. Paling lama lah kita orang menghilang. Sebelum ni macam 4 bulan kan. Tapi yang ni aku rasa macam tak sure berapa lama. Hampir setahun. Bukan. Hampir setahun. Hampir setahun. Fans yang ingatkan tu satu hal lah, okay? Which is korang ingatkan macam, abang boleh nak keluar video baru? Abang boleh nak keluar video? Kita orang macam busy kan. Yang mengerikan bila YouTube. Bila YouTube sendiri bagi tahu, ni lama sangat tak keluar video ni. Mungkin ada setengah daripada korang yang mungkin kecewa atau mungkin sedih lah. Mesti mengharapkan si Fikri dan Zikri ni nak keluar lah video baru kan. Tapi tak keluar. Dan mungkin korang rasa sedih sampai korang rasa macam, dah video kali ni nak tengok cerita, tak nak dengar apa update pasal kita orang. Nak perkembangan korang ke nak tak korang lah. Nak dengar? Ish, korang memang terbaik tu. Aku ingat korang tak nak dengar. Nak dengar juga? Betul. Belum masuk ke update pasal aku, sebenarnya aku nak bagi tahu korang sendirilah update pasal Kimbayo kita. Which is Kimbayo tu siapa yang mungkin korang baru kat sini, korang tak kenal siapa tu Kimbayo. Kimbayo tu adalah nama gelaran yang kita orang beri kepada para peminat, para fans, para subscriber yang like, yang tonton video kita orang. So semua tu kita bagi nama Kimbayo. Dan ada beberapa update pasal Kimbayo which is yang aku dengar lah which is aku sangat berbangga. Okay, ada Kimbayo yang dah sama belajar, ada yang aku dengar dah buka bisnes, ada yang mengandung, yang dah kahwin, dah mengandung dah, ada yang dah bersalin dah pun. So congrats atas pencapaian korang masing-masing. And back kepada korang punya update, which is baru-baru ni aku just hantar adik aku untuk combo. So gambar Zikri masukkan. Dan kenapa kita orang hilang tu, which is of course mungkin korang dah tahu kita orang dah start bekerja. Aku dah ada haluan masing-masing. Zikri pun mula mencari kerjaya dia. Dan masing-masing dah ada hal masing-masing, menyebabkan yang kita orang hampir terlupa kita orang ada YouTube. Yang ada korang yang perlu kita orang entertain, ada korang yang perlu kita orang jaga. Dan bila benda tu lama, itu menjadi habit. Sampai nak buat video pun rasa macam push. Nak buat video tunda. Last tak jadi apa. So aku minta maaf sangat-sangat kepada korang semua yang menunggu video daripada kita orang. Dan aku harap semua sekali Kimbayo dan semua penonton yang baru hadir dalam YouTube kita orang ni, semoga anda ceria selalu. Ini dinamakan rezeki, semoga ceria selalu. So malam ni kita nak cerita pasal kompilasi yang baru sebenarnya. Kompilasi yang sangat dekat dengan kita semua. Sampai ada lagu, tapi lagu tu kita akan ubah sikit malam ni, which is tanpa berlengah. Physics Cream kembali menghiburkan korang dengan sebuah kompilasi. Ya aku sakit, aku healing sampai mati tak balik. So, kisah seram kompilasi Healing Sampai Mati adalah kompilasi yang mengumpulkan 3 buah kisah seram mengenai santai-santai, lepak-lepak, tengah healing pun kena kacau. Tengah healing pun diorang nak healing sekali. So, memandangkan sekarang dah pukul berapa? Hampir pukul 1 pagi. Dan aku hidangkan kepada korang kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Jangan Pandang Belakang.
So, kisah jangan pandang belakang ni dia terjadi kepada seorang lelaki. Seorang lelaki yang hobinya kita boleh anggap atau simpulkan sebagai pengembara, sebagai pendaki bukit ataupun sebagai kaki camping. Dan lelaki ini kita petik nama Kim Bayu bernama Aus. So, kisah ni dia terjadi kepada Aus yang dah plan, dah set date dengan kawan-kawan dia. Guys, okay, dah buat status. Jumaat malam Sabtu, aku free. Aku cuti. Tak ada kerja. Apa kata kita set tempat, kita pergi ke sekian-sekian tempat. Nama dirahsiakan. Takut korang tak nak pergi pula. Hutan tu, kita confirmkan. Kalau korang dah confirm, aku ambil cuti. Boleh pergi 3 hari straight. So, diorang pun pakat-pakat. Okay, mantap. Dah set date, dah confirm. Dengan menaiki satu kenderaan yang berupa van. Kereta yang berupa van. Aku rasa macam caravan, camper van, which is kereta berbentuk van yang belakang dia boleh buka and boleh terus pacak kemah. Banyaklah aktiviti korang boleh buat dalam tu. And senang cerita, kalau korang nak susah sangat nak gambarkan, kereta tu lebih kurang kereta benten lah. So, lepas dah confirm, dah set dengan kawan-kawan dia, mereka pun bertolak menaiki caravan diorang tu ke Johor. Dan dalam perjalanan mereka ke Johor, diorang singgah dulu dekat satu kawasan yang mungkin kalau aku berada di Pahang, satu hutan untuk menikmati ataupun sekadar merasai suasana yang berada di hutan tersebut. So, diorang pun bertolak mungkin dalam petang and sampai tu dah senja. Okay? Nak dijadikan cerita, diorang sampai tu dah senja, buka caravan diorang, pasang kelambu atau kemah and mula hidupkan unggun api. Persiapan dilakukan and malam pun tiba. So, bila waktu malam, okay, diorang dah pacak unggun api. Dah pacak unggun api, lepak-lepak, letak kerusi healing kan. And macam biasa, kalau dah repak ramai-ramai, ada kerusi healing, ada unggun api kat depan, satu je kurang, which is gitar dan lagu. So, diorang ni dikatakan Aus ni lepak dengan seorang member dia lah. Okay, Aus duduk sini, ada api, and then kawan dia tu berada di hadapan dia, bertentangan dengan dia. Diorang datang bertiga untuk mengatakan korang, tapi seorang lagi dekat dalam van tu, which is tengah OTP dengan awet dia. So, diorang pun tak nak kacau, diorang pergi kat luar and mulakan aktiviti. So, dalam kegelapan malam tu, okay, suasana yang boleh aku gambarkan, diorang berkemah dalam hutan. Okay? Diorang berkemah dalam hutan, pokok banyak semua. Tapi, diorang jumpa satu kawasan lapang. Which is kawasan lapang yang sesuai untuk mendirikan kemah atau lepak kat situ lah. So, kawasan tu dah yang dijadikan tempat penginapan untuk malam tersebut. So, bila dah set up unggun api tadi, diorang pun mulalah bercerita kan. Diorang mula cerita, share-share perasaan, heart to heart. And diorang pun mula menyanyi. So, si Aus pun ambil lah gitar and mulakan nyanyian dia. Nyanyian dia, lagu spesifik ni kita tak tahu lagu apa. Tapi aku ambil lagu, sebab malam ni malam yang cukup menyeramkan kan. So, lagu dia macam ni. Mood penyanyi dek, mood penyanyi. Lagu dia macam ni. Mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka sabar. Mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa. Aku tak ingat lah lirik dia. So, dia nyanyi macam tu lah. Tanpa ikatan dunia. Tak nafas macam ala-ala penyanyi. Si member dia pun dah khusyuk lah. Member dia yang tak nyanyi pun dah khusyuk dengar dia nyanyi. Tiba-tiba, okay, dalam suasana malam, okay, dah malam dah. Tengah dia petik gitar atau not terakhir dia tu, tanpa ikatan dunia. Tiba-tiba di balik pohon, di dalam kegelapan hutan tu, dia dengar, bergentayanganku
entah ke mana. Tenangkan aku di sana. Dia dengar macam tu. Dia macam dia tengah husyuk ni. Tak ada nafas kan. Dia buka mata. Dia tengok member dia kan. Member dia ke yang sambung nyanyi tu. And bila dia tengok member dia macam yang tengah menghayati, tak buka mulut. Dan digambarkan bunyi yang dia dengar tu lepas penyanyian yang bergentayanganku entah ke mana. Dia kata sambungan tu adalah bunyi tangisan dicampur dengan bunyi gelak. Yang dia pun tak dapat nak clarify itu gelak ke menangis. So dia macam, weh, Nip, kau ke nyanyi tadi? Lepas tu kawan dia, si Hanif ni macam, kau pun tak bagi aku masuk apa-apa chorus, lepas tu kau cakap aku nyanyi. Lepas tu dia pandang si Aus ni, dia macam ni. Dia mula menundukkan pandangan. Kalau menundukkan pandangan kat perempuan tak apa. Ni dia macam, nampak si Aus ni, dia macam, Aus, jom kita masuk tu. Nyamuk baik. Masuk je lah. Jumpa balik. Lepas tu lelaki macam, baru pukul 11. Takkan nak masuk dah. Kita sampai sini kurang-kurang pukul 2-3 pagi lah. Stay kat luar. Nak merasai pengalaman hutan tu. Lepas tu si Hanif ni macam, Aku ngantuk tu. Aku ngantuk lah. Jom lah. Gerak-gerak. Sambil mata dia pandang si Aus. And lepas tu dia nak gerak. Lepas tu si Aus ni macam, dia slow bangun. And then dia cakap ni, harimau ke? Dia cakap, nak dijadikan cerita cakap macam tu lah. Harimau ni. Si Aus, masuk dulu dalam aku cerita. Lepas tu diorang pun buka kelambu ataupun kemah yang berada kat belakang bahagian kereta diorang tu. Diorang nak masuk. Si Aus ni dah tak dapat dibendung lah. Rasa ingin tahu dia, rasa kurus dia tak boleh lah. Sebab kita macam tu lah, bila dah dekat dengan benda yang selamat, at least kalau kita pandang, kalau apa-apa kita boleh zip balik kan. So dia pun macam, Aus ni dah nak masuk lah. Dia sempat pandang. And waktu dia pandang, di balik pepohon yang ada dekat hutan tu, di balik pokok-pokok, di balik tingginya lalang atau semak dekat hutan tu, dia nampak ada sosok tubuh perempuan atau sosok tubuh putih lah, yang katanya rambutnya panjang sampai ke pusat. Rambut panjang sampai ke pusat, muka tak nampak dah tutup rambut kan. Tapi dia tahu di balik juraian rambut tu, benda tu tengah pandang dia, tengah tenung diorang, and seakan-akan menangis atau bergelak tadi. Dan bila aku dengar tu macam, ni sosok-sosok yang selalu nampak lah. Dia nampak benda tu macam dekat tengah hutan. Tapi yang menyeramkan, bila dia cakap, bila daripada atas dia tengok ke bawah, dia kata tangan benda tu, panjang dia hampir mencecah tanah. Itu kalau dia lari macam mana baik? Itu kalau dia lari macam mana? So diorang pun terus masuk and terus terjah ke Alip, rapat-rapat dengan Alip. Lepas tu Alip ni macam tengah call macam, "Oi, korang kenapa tu? Panas tepi lah sana." Lepas tu diorang macam, "Alip, kau end call sekejap." Lepas tu dia macam, sebab Alip ni tengah OTP ngawet dia kan, tengah berbuat maksiat. So diorang macam menghalang macam, "Kau tutup je dulu." Lepas tu Alip macam, I call you balik. Okay. Lepas tu dia padam. Korang kenapa tu? Nampak harimau ke apa? Diorang berdua pun cakap macam, aku rasa kita orang dah kena ni. Kita orang dah nampak benda. Habis je kata-kata macam tu, sebelah kanan van diorang dihentak bunyi tinggi. Jadi van diorang macam bergegar. Diorang macam, apa tu? Kalau bergerak saja tak apa. Ni diorang dengar bunyi tu, bila dah bergegar diorang punya van, benda tu makin lama berpindah daripada ke kanan, bunyi tu berpindah ke atas. And habis ke atas, bunyi tik 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 tik, turun balik ke sebelah kiri. Dan perlahan-lahan bunyi tu hilang.
diorang pun macam start lah baca doa-doa pelindung, baca ayat-ayat kursi. And diorang putuskan untuk berjaga malam tu. Tapi janji tinggal janji. Alip tertidur, Anip tertidur, tinggallah si Aus. So Aus ni, dia lah antara mangsa terakhir yang mendengar bunyi macam tu. Bila dah dengar macam tu, dah takut-takut, lama-lama dah penat pun, dia pun tertidur. And selepas daripada kejadian tu, pada keesokan paginya, diorang pun cepat-cepat kemas. Nak gerak malam tadi, takut ada yang mengejar. So, diorang pun tinggalkan hutan tersebut bersama dengan kisah seram yang menyelubungi diorang, dan hanya berharap bahawa si lampai tadi tak ikut diorang sampai ke Johor. So, macam mana dengan kisah pertama malam tadi? Cukup menyeramkan untuk kita nikmati pada malam ini. Dan satu perkataan hikmat yang selalu akan dikeluarkan, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada kita orang, okey? Manakah kita orang dah selalu hilang, so bila keluar satu video, korang terus dapat tahu and boleh terus tengok. Dan tanpa berengah lagi, kisah kedua adalah sebuah kisah yang aku macam dapat, bila aku baca tu aku dapat terus, ni macam pernah pergi je tempat ni, macam pernah rasa je. Dan ini aku hidangkan kepada korang kisah kedua untuk malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Mama Ada Hantu. So, kisah Mama Ada Hantu ni, dia terjadi kepada seorang perempuan, which is perempuan yang dah mendirikan rumah tangga dan punya 3 orang anak. Tapi kita petik nama Kimbayo, which is nama dia Nazwa. So, kisah ni terjadi sewaktu si Nazwa berencana membuat perancangan untuk membawa satu keluarga dia, suami dan juga anak-anak dia, which is 3 orang, untuk pergi bercuti ke salah satu tempat yang berbukit. Keadaannya sejuk, banyak tempat-tempat percutian, tempat-tempat strawberry, teh. Hotelnya tak ada aircon, tapi sejuk sampai ke tulang. Okay? Dengan serba-serbi detail tu, kita tak tahu kat mana tempatnya. Okay? We never know. Tapi aku pernah rasa. So, korang tekalah dekat mana tempat yang kita orang maksudkan. So, diorang ni pun naiklah kereta, bertolak dalam mungkin 2-3 jam menaiki bukit and sampai ke destinasi tersebut, lantas terus check-in satu apartment. So, diorang pun lepas dah check-in, buka-buka, okay? Aku gambarkan kepada korang plan rumah tersebut, which is korang buka pintu. Okay, korang buka pintu, nampak sebelah kanan ada dapur, pergi dekat hall, sebelah kanan dan kiri ada bilik-bilik and ada meja makan. Terus lagi ada ruang tamu and balcony untuk tengok keluar. Which is sama struktur bangunan tu dengan tempat yang aku sewa. Okay, lebih kurang dalam 95 atau 85% lah. Sama macam yang kita orang pernah huni. So, aku macam rasa macam dekat di jiwa lah. So, diorang pun pergi keluar-keluarkan barang, kemas-kemas, and pergilah. Dah check-in semua, keluar balik untuk pergi melawat ke tempat-tempat yang menarik yang berada di negeri tersebut. Habis daripada aktiviti tersebut, diorang pulang mungkin dalam petang, nak ke maghrib. Mak dia pun dah start si Nazwa ni pun dah start masak. Okay, dah sediakan makanan dekat meja makan. Panggil lah, okay, anak-anak diorang and makan malam, dah settle. Masa untuk tidur. So, dalam pukul maybe dalam pukul 10 lah kan, dia suruh anak-anak dia, Along pergi bawa adik-adik tidur. Diorang, walaupun rumah tu ada 3 bilik. Okay, ada 3 bilik, masuk-masuk dapur ada bilik lagi. Tapi diorang memilih untuk menggunakan satu bilik je. Sebab dikatakan bilik satu tu dah ada 2 queen bed. Ada 2 queen bed yang besar. And sebabkan diorang ni keluarga yang orang kata cukup kecil lah, anak-anak diorang pun kecil lagi. So, diorang
Tak apa, tidur je. Sekali dalam satu bilik. So, si Nazwan ni dah habis makan, dah habis masak semua. Nak basuh pinggan, dia cakap, Along pergi bawa adik-adik tidur. Okay, nanti mama masuk. So, dia pun pergi dekat dapur, basuh pinggan. So, lepas disuruh si Along ni tidur, si Nazwan ni pun basuh dah pinggan. Basuh pinggan. Tengah-tengah duk ralik basuh pinggan ni, si Along ni keluar balik daripada bilik dorang tu. And dia datang kat mak dia, cakap, Mama, dalam keadaan tersenyum lah. Dia cakap macam, Mama, ada hantu. Dia cakap macam tu kat Nazwa. Si Nazwa ni macam, Along, apa cakap macam tu? Dah, pergi masuk tidur. Jaga adik-adik. So, si Along ni macam gelak-gelak. Terus dia masuk bilik. Selang beberapa minit, si Nazwa ni mulalah masuk bilik and nak prepare untuk tidur. So, bila si Nazwa, suami dengan anak-anak dah tidur, dalam pukul 12.30 malam, nak dijadikan cerita, si Nazwa ni mula perasan benda pelik. Disebabkan diorang ni tidur dan kepala mereka ni berdekatan dengan dinding, so diorang dapat dengar apa yang berlaku dekat hall, dekat luar daripada bilik diorang. Dia dengar, kat luar tu ada meja makan. Malam tu, pukul 12.30 malam, dia dengar. Keluarga dia, diorang ni kecil kan. Dia dengar ada bunyi seseorang mengalihkan kerusi meja makan. Macam kerusi tu dia tarik, seolah-olah dibawa keluar daripada posisi yang sebenar. So dia pun dengar. Cek anak dia, semua ada. Tapi dia dengar kerusi dialihkan. Tiba-tiba dia dengar dia dengar ada orang lari dekat kawasan hall tu. Lari, patah balik. Lari, patah balik. Kemuncak ketakutan dia bila dia dengar ada orang pump, guna tandas and pump, and then baling pasir. Seolah-olah ada orang baling pasir dekat luar bilik diorang. So dia pun dah takut lah. Nak tidur pun dah tidur-tidur ayam je. Dia peluk tangan suami dia. And then suami dia, dia nampak suami dia macam bangun sikit, tapi lepas tu suami dia sambung tidur. And benda yang bagi aku macam menakutkan lah, kalau betul-betul terjadi kan. Suasana rumah tu gelap. Yang ada cuma bulan yang masuk melalui tingkap-tingkap balkoni diorang. Dalam kegelapan bilik diorang tu, pintu tandas diorang di hujung kaki tau. Diorang tidur dekat katil, and then hujung sebelah sana ada tandas. Dia dengar. Dan dia nampak lampu daripada dalam tandas yang si Nazwa ni saja tak nak tutup, terbuka. Perlahan-lahan lampu daripada dalam tandas tu mula suluh ke arah diorang. Dah aku macam, ini dah lah Nazwa tu. Seorang tengok dia macam, Nazwa tengok dekat ujung kaki dia, pintu tandas terbuka. Dan tiba-tiba muncul satu susuk yang tengah perhati diorang. Dia macam ni tau, daripada celah-celah dinding tu, dia tengok, nak dijadikan cerita, dia tengok. Mata dia macam melilau kiri kanan, tengah tengok. And then benda tu masuk balik kat tandas. Dan dikatakan selepas benda tu berlaku, dia dengar balik bunyi tarik-tarik kerusi dekat luar. Dia dengar orang baling-baling pasir. And dia pun bertahan sampai keesokan paginya. And bila dalam perjalanan pulang, diorang dah kemas-kemas, berangkat untuk pulang, dalam kereta dia ceritalah kat suami dia kan. And then suami dia cakap, suami dia kata dia pun dengar. Dia pun ada dengar orang main guli, orang lari-lari kat balkoni, lari-lari dekat hall. Cuma dia macam malas ambil kisah sebab dia drive dah penat. So dia pun dengar-dengar macam tu tak apa lah. Tapi dia tak nampak yang isteri nampak. Dan suami dia just cakap, biasa lah tu. Dia just nak kita tahu yang dia ada. Mungkin sekadar pengajaran atau usikan yang kita hidup ni tak bersendirian.
So tamat untuk kisah kedua, which is sebuah kisah yang aku rasa macam cukup-cukup rapat dengan aku, sebab aku dapat menggambarkan macam persis peristiwa tu berlaku. Cuma part yang dia main cak-cak keluar-keluar dekat tandas tu yang memang tu memang tak ada belah. Kalau dia muncul betul-betul, muncul satu figure tu, memang kita dah tak boleh, dah pasrah dah. Nak lari-lari, nak tinggal pengsan-pengsan. Ini yang kalau main keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu yang seriau. So peringatan kepada perempuan, kalau tak suka jangan bagi harapan. So jom kita terus ke kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni. Sebuah kisah yang berlaku kepada teman atau housemate Zikri, yang bagi aku cukup-cukup menyeramkan. So korang kena dengar sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Okay? Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas video daripada kita orang. Sebuah kisah terakhir untuk malam ni yang aku beri nama Kem Burung Hantu. So kisah Kem Burung Hantu ni dia terjadi kepada seorang student lelaki yang kita petik nama Kim Bayu, which is Aiman. Okay. So Aiman ni adalah seorang lelaki atau kandidat yang bakal menjadi face untuk sebuah program lah. So bila seseorang nak dilantik menjadi program, sebab kita tahu kan dalam handle program ni, nak handle budak-budak lagi, nak handle staff, nak atur itu ini, diorang perlukan ketahanan daripada segi mental dan fizikal yang sangat kuat lah. So, berkisar daripada itu, mereka perlu menjalani sebuah camp untuk membina jati diri diorang. Sebuah camp yang boleh kita anggarkan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Diceritakan pada waktu belah pagi diorang ada taklimat, ada kayak. Dan di sebelah malam, which is peristiwa seram ni berlaku, mereka perlu menjalani sebuah aktiviti yang menggabungkan jungle trekking, hiking dan juga night walk yang perlu dilakukan di sebuah bukit berhampiran tempat program mereka dijalankan. So, diorang pun berkumpul lah. Okay? Dalam waktu pukul 8 ke 9 malam, lepas solat isyak, diorang pun berkumpul. Lelaki perempuan beratur ikut barisan dan mereka mula diberikan arahan untuk memanjat sebuah bukit dan sampai ke penamat di hujung jalan bukit tersebut. So biasalah, aktiviti waktu malam, tak semua orang berani. Dari awal-awal lagi ada beberapa student dah macam, weh, kenapa nak buat macam ni tu? Aku tak nak join tu. Diorang macam dah start pertikaikan, kenapa nak kena buat benda ni kan? Tapi arahan still arahan, diorang terpaksa jalankan. Which is, aku gambarkan kepada korang, aktiviti yang mereka perlu lakukan ni adalah daripada kaki bukit sampailah ke atas, mereka hanya diperuntukkan bukan lampu suluh, bukan api, tapi hanya seutas tali untuk mereka berpaut dan tahu di mana jalan yang perlu mereka lalui. So, diorang ni macam, kalau aku jadi diorang, aku macam, ish, dah lah gelap. Lepas tu, nak kena pegang, dalam keadaan gelap tu tak nampak depan, tak nampak apa, pegang-pegang, sampai ke hujung jalan. Dan bukan diorang ni berjalan berkumpulan. Diorang ni dilepaskan pula satu persatu. Which is, seorang naik, mendaki, okay, dah hilang bayang-bayangnya, jauh dah. Baru orang kedua dilepaskan. Dah habis, orang ketiga. So, gap antara diorang tu jauh. Disebabkan rasa takut yang mendalam tu, si Aiman ni macam bagi tahu lah kawan dia kan, weh Pul, kau nanti naik atas, kau sebelum sampai checkpoint, kau tunggu lah dekat pertengahan jalan tu. So, kita jalan sama-sama. So, ada member. Tak, jalan pun tak takut kan. Kau jalan-jalan-jalan, dah nak sampai checkpoint, kau lepas orang. Lepas tu, aku pula ikut. Lepas tu, dah sampai checkpoint kedua, kau tunggu lagi kat tengah. Aku join pula. So, dengan cara tersebut, kuranglah rasa takut nak hiking malam-malam tu kan. So, lepas si Aiman ni dah settle bagi tahu rancangan dia, so, diorang pun bersetuju lah. Dua orang ni pun bersetuju untuk saling menunggu dekat pertengahan checkpoint tersebut. So, dia berangkat lah. Okay, member dia. Dari kejauhan dah hilang lah. So, Aiman ni pun dilepaskan. So, Aiman ni pun mulalah capai tali, seutas tali tu, berjalan, mendaki. Mendaki.
Aiman ni langsung tak nampak kelibat si Apple. Dia macam sampai dia rasa dah lama dah jalan ni, tapi dia tak nampak Apple. Sampailah dia tiba ke checkpoint pertama, still Apple tu tak ada. So dia macam, mana Apple ni? Kata nak tunggu. Ni dah janji-janji merentas desa ni. Cakap tunggu kat depan. Tahu-tahu guys apa nama. So dia macam, tak apa lah. Janji aku habis je aktiviti malam ni. Baru je melangkah beberapa tapak, si Aiman ni dengar. Aiman. Dia dengar di sebalik semak ada orang panggil nama dia. Si Aiman macam, dah lah Im, aku tahu tu suara kau. Lepas tu tiba-tiba keluar sikit. Rupanya betul tu member dia yang dia dah cam sangat suara si Zaim ni. Dan untuk mengatakan korang, si Zaim ni adalah housemate dia yang kebetulan pada malam tu bertugas untuk menjaga checkpoint. So si Zaim ni pun keluar di sebalik semak. Weh, mana boleh tegur tu? Kau kalau tadi bukan aku macam mana? Lepas tu si Aim macam, ya doh, kita pakai ikut je kan. Macam nak jadikan cerita dia macam hantu. Lepas tu si Zaim, dah aku dah tahu dah, pocong. Dan kod nama ni lah yang aku rasa macam tak sepatutnya digunakan dalam situasi tersebut. Kalau kau pakai macam pisang, goreng, nasi, lemak tu macam faham lah kan. Untuk kenal kawan atau pasangan korang, atau pasangan korang, supaya korang tak tegur benda yang salah. Ini dibagi hantu pocong. Dah lah sebut nama benda tu. Tengah malam kan dia betul-betul muncul. And then diorang pun berbual sekejap. Yang Zaim ni ingatkan sekali, kau jangan suka-suka tegur. Kan ada ikut kau balik turun bukit nanti. Dah, kau gerak. Yang ni kau terus straight pergi ke checkpoint 3, 4. Lepas tu nanti tali tu akan habis tau. Ni kau sebab kau kawan je aku beritahu kau ni. Tali tu habis. And then kau akan nampak satu jalan yang ada lampu. Kau follow je, ikut je jalan tar tu, and kau akan sampai garisan penamat. Dah gerak lah. Orang lain nak sampai lah tu. Lepas tu si Aiman ni pun, okay, gerak dulu. And then dia pun terus. And then si Aiman ni pun dah settle, dia pun teruskan perjalanan untuk ke checkpoint ketiga. So dalam perjalanan, si Aiman ni mendaki, tiba-tiba boleh dia tergelincir weh. Aiman tergelincir. Beruntungnya dia masih berpegang dekat tali yang ada tu. Kalau terlepas, uish, kau rasa dia nak pegang, apa lagi nak tunjuk arah tu. Itu first. Second, dia terjatuh sekali lagi dan kali ni betul-betul terlepas. Cuma alhamdulillah waktu dia dah terlepas tu dia macam dah gelabah, dia raba-raba and then dapat tangkap balik tali. Dan dia macam, dan kali ni mungkin dia pegang lagi kuat lah. Dia teruskan perjalanan untuk terus sampai ke checkpoint terakhir. Gerak punya gerak. Dia akhirnya sampai ke tempat yang dimaksudkan oleh Zaim, which is tempat tu tali tu habis. Tali tu sampai ke satu batang kayu yang habis lah tali. Dan habis je tali tersebut disambung dengan jalan tar yang ada beberapa lampu pelita dipacak berselang-seling sebagai penunjuk jalan ke garisan penamat. So si Aiman ni pun macam, okay, ni sampai garisan yang Zaim bagi tahu, aku settle. Alhamdulillah habis juga. Dia pun jalan. Nak jalan laju tak boleh kan? Setapak demi setapak. Dan disebabkan lampu pelita tu jarak di antara satu dengan satu yang lain agak jauh, so ada banyak ruang yang gelap. Dan di sebalik ruang gelap tu lah, si Aiman ni dengar cekik, cekik, cekik. Dia melangkah, dia cekik, cekik, cekik. Tapi dia dengar cekik, 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 cekik. Seolah-olah ada tapak kaki yang jalan sama dengan dia. Dan bila diperhatikan, dia dengar suara orang kat depan dia cakap macam, wish, alhamdulillah dah nak habis lah. Aku tak faham lah kesan nak kena buat camp macam ni. Lepas tu dia macam, wish, ni member aku ni. Ni suara Apple. Lepas tu dia pun jalan lah. Dia mempercepatkan jalan dia untuk bergabung dengan tim Apple ni. At least paling kurang dapat jalan sama-sama waktu last pun okey lah.
tak ada lah, takut sangat kan. So si Aiman ni pun macam mempercepatkan langkah dia. Follow. Semakin laju kaki dia melangkah, semakin laju juga benda tu pergi meninggalkan dia. And then disebabkan jarak mereka dah mula jauh, si Aiman ni macam, "Woi Pul!" Dia tak dengar ke? "Pul!" Dia jerit-jerit, tapi langsung tak ada respon. Walaupun dia tak nampak siapa yang kat depan dia, cuma daripada segi suara dia yakin tu kawan dia. Dan dia pun cepatkan langkah nak kejar si Apple ni. Dan sama malam dia rasa, ada macam insting yang suara ni, budak yang dia yakin ni Apple, tiba-tiba belok ke kanan. Dia, kalau jalan tu macam bersimpang, aku faham lah, kita macam ada choice lah nak pilih kiri kanan. Masalahnya jalan tar tu terus menuju ke depan. And si Apple ni, dia masuk ke dalam hutan. So bila si Aiman ni rasa si Apple masuk ke jalan belah kanan, atau lebih tepat ke dalam hutan yang tak ada jalan, so dia ingat macam, okey, ni mungkin jalan sampai ke Garisan Penamat juga ah, ada jalan baru. Dan apa yang lebih meyakinkan si Aiman ni, bila kalau korang mainkan, korang jalan seorang-seorang kat dalam hutan, kadang gelap ni, langsung tak nampak apa-apa. Bila dah sampai dekat satu tempat, dia rasa kawan dia ikut belah kanan, and then dia tengok belah kanan, dalam beberapa pokok ke dalam hutan ada cahaya, seolah-olah macam ada camp yang didirikan dekat sana. Dan betul, itu kawasan yang sepatutnya diorang tuju. Tapi alhamdulillah, dia kata alhamdulillah, entah kenapa Allah tu bagi dia macam tekad untuk teruskan perjalanan ke hadapan. Just follow apa instruction yang Zaim bagi tahu tadi. Kau just terus je ikut jalan tar, ikut jalan pelita. Kita tak ada jalan lain, tu je jalannya. So si Aiman, walaupun dia dah macam, dia memang nak follow kawan dia yang ikut jalan lain tu, tapi dia macam, entah. Dia pun terus ke depan, follow lampu pelita satu demi satu. Sampai pada akhirnya, dia nampak satu kawasan yang cukup terang. And dekat situlah dia nampak banyak kawan-kawan dia berkumpul. Dah duduk, mungkin minum air, siap, dah ada unggun api, and suar dah dinyalakan. And tengah dia duduk perhati member dia yang dah sampai, and dia nampak kawan dia yang dia sangka masuk hutan tadi tengah duduk sembang dengan kawan yang lain. Lepas tu dia macam, Pul. And then si Apple macam, uish, dah sampai dah. Macam, best tak? Lepas tu dia macam, jap, tadi kau kat mana tu? Aku jalan, aku langsung tak nampak kau. Lepas tu si Apple macam, aku tak ikut plan kita tu. Tak berani aku duduk sorang-sorang. Kalau tunggu tu aku macam jalan lah, slow pun slow lah. Jalan-jalan tapi tahu-tahu dah sampai lah. Lepas tu macam, sebab tadi, jap, kau ada ikut jalan lain ke? Lepas tu dia, si Apple macam dalam keadaan yang macam dia pening. Dia macam, jalan mana? Mana ada tu? Kita selalu jalan je. Kau okey tak? Soalan ni sekarang, kau dengar tak? Aku ada panggil kau. Lepas dia macam, tak ada. Aku memang tak nampak siapa-siapa waktu aku jalan tu. Lepas tu si Aiman macam, and then barulah si Aiman dia buka cerita. Tadi aku nampak kau dekat persimpangan terakhir tadi. Kau masuk hutan. And aku ingat kau terus pergi ke Garisan Penamat. Tapi alhamdulillah, aku rasa kalau aku join tadi weh, aku dah tak balik lah. So itu je kisah terakhir, which is 3 kisah seram untuk malam ni. Macam seram tak seram, kalau korang rasa kisah mana yang paling seram, boleh just drop komen kat bawah. Jangan malu-malu, sebab aku pun dah lama tak baca komen korang. Yang ada sebelum ni pun belum terbalas lagi. Yang insyaAllah one day kita akan balas. Dan menurut korang kisah
antara kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga, kisah apa yang paling seram, sebab perspektif seram berbeza mengikut manusia. Cuma satu kata terakhir daripada aku mengenai kompilasi malam ni, healing lah. Seberapa banyak pun korang nak healing, cuma just ingat, healing, just healing, tapi jangan sampai hilang. Sebab kita kena ingat, seberapa besar pun masalah, bantuan Tuhan jaraknya hanya dahi dengan sejadah. Jumpa lagi dalam next video, which is aku rasa Physics Bedtime. Dan aku sangat ternantikan video Physics Scream yang kita akan record dekat luar rumah. Video yang mana korang nantikan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. Aku pun dah ngantuk. So, sekarang pun dah pukul, aku rasa nak dekat pukul 2 dah. 3. Hah? Dalam pukul 3? Uish. 2:30. Oh, dalam 2:30. So, aku nak tidur dulu. Dan kepada korang, selamat malam juga. Semoga tidur korang terus dihantui mimpi ngeri yang indah. So, ya. Assalamualaikum. Gomawo. Mian. Annyeong.